Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin berkongsi berkaitan dengan pemerintahan pada zaman Abbasiyah. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, antaranya Nik Muhammad Amar Azfar bin Muhammad Sanusi, Muhammad Amar Haziq bin Muhammad Sahar, Umar Fikri bin Mahasin, Muhammad Anas bin Fazilah dan Ahmad Syarif bin Muhammad Supran. Pendahuluan Daulah Abbasiyah akan disampaikan oleh Muhammad Amar Haziq bin Muhammad Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini anda bersama saya Muhammad Amar Haziq bin Muhammad Sahar akan menceritakan tentang Kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah adalah khalifah Islam yang paling lama berkuasa dan peranan dalam mewujudkan tamadun Islam yang gemilang. Tempoh pemerintahan Bani Abbasiyah dikenali dengan sejarah barat sebagai The Golden Age. Perkembangan sejarah pemerintahan Bani Abbasiyah dapat dibahagikan kepada 3 zaman, iaitu zaman perkembangan, zaman perpecahan dan zaman kejatuhan. Pembentukan pemerintahan Bani Abbasiyah telah melalui proses yang panjang dan terancam. Daulah Abbasiyah adalah sebuah negara yang menyambung kekuasaan Bani Umayyah. Kerajaan ini dinamakan Daulah Abbasiyah kerana para pemerintah khalifah ini adalah dari keturunan Nabi kita, bapa saudara Nabi kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ia dimulakan oleh Abdullah As-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Beliau dilantik menjadi khalifah pada 3 Rabiul Awal 132 Hijrah. Dan kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sehingga 1258 Masihi. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dianggap revolusi dalam khilafah Islamiah. Menurut Cranbrinton, terdapat 4 ciri yang menjadi identiti revolusi pada masa itu. Yang pertama, sebelum berlaku revolusi, ideologi pihak pemerintah pada masa itu telah dikritik dengan hebatnya oleh masyarakat kerana mereka percaya dengan penderitaan yang wujud disebabkan oleh kelemahan-kelemahan ideologi pihak berkuasa. Yang kedua, pemerintahan yang tidak cekap kerana Islam melakukan penyelesaian sistem sosial dengan perkembangan keadaan dan tuntutan zaman. Yang ketiga, perubahan sokongan para intelektual yang mendukung ideologi pemerintahan kepada wawasan baru yang dipelopori kumpulan penentang. Dan yang akhir sekali, yang keempat, revolusi itu merangkumi kerjasama kumpulan bawahan yang tertindas dengan pegawai-pegawai pemerintahan yang tidak berpuas hati dengan sistem yang ada. Kita teruskan pula kepada struktur pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyah. Struktur pemerintahan Abbasiyah akan disampaikan oleh Ahmad Syarif bin Muhammad Supran. Struktur pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah terletak di bawah pengaruh Paksi. Ini kerana berdirinya Kerajaan Abbasiyah adalah atas keringat orang-orang Paksi yang percikan sikap diskriminasi Kerajaan Umayyah terhadap golongan mawali keturunan Paksi dahulu. Sementara pemilihan putera mahkota sama seperti Kerajaan Umayyah, iaitu dilantik daripada anak-anak khalifah sendiri. Wazir atau Perdana Menteri adalah tangan kanan khalifah dalam pentadbiran negara. Mereka berkuasa dalam pelantikan pegawai dan hal berkenaan cukai. Di samping itu, mereka turut memegang kuasa dalam ketenteraan serta bertanggungjawab dalam menasihati dan memberi pandangan kepada khalifah. Struktur pemerintahan Abbasiyah lebih sama dengan struktur pemerintahan Umayyah. Kekuasaannya sepenuhnya dipegang oleh khalifah, dibantu oleh wazir, menteri, gubernur dan para panglima beserta pegawai-pegawai yang berasal dari pelbagai bangsa. Sistem pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Sistem pemerintahan yang dikembangkan Daulah Abbasiyah merupakan perkembangan dari bentuk yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ada 4 aspek dalam sistem pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Pertama, aspek khilafah. Daulah Abbasiyah menyatukan kekuasaan agama dan politik. Perhatian mereka terhadap agama tentu tidak terlepas dari pertimbangan politik, iaitu untuk memperkuatkan posisi dan mengukuhkan kekuasaan mereka terhadap rakyat. Kerana itu, kekuasaan Abbasiyah mutlak serta harus dipatuhi oleh umat. Kerana khalifah berkuasa dalam masalah politik kenegaraan dan agama sekaligus. Berdasarkan prinsip ini, kekuasaan khalifah bersifat mutlak dan tidak boleh diganti kecuali setelah meninggal dunia. Kedua, aspek wizarah. Wizarah artinya wazir, adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas khalifah dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Dalam pemerintahan Abu Abbas Al-Safah, wazir yang diangkat adalah Abu Salamah Khalid ibn Sulaiman Al-Hamrazani. Wazir bertugas sebagai tangan kanan khalifah
menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama khalifah, berhak mengangkat dan memecat pegawai pemerintahan, gubernur, bahkan hakim. Wazir juga berperanan menyelaraskan jabatan-jabatan seperti jabatan cukai, jabatan ketenteraan dan jabatan kewangan. Ketiga, aspek kitabah, iaitu ketua dewan. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, ketua-ketua dilantik oleh wazir untuk membantu wazir dalam pemerintahan. Disebabkan kerana besarnya pengaruh wazir pada masa itu, sehingga wazir memerlukan tenaga-tenaga untuk membantu tugas-tugasnya dalam menyelaraskan jabatan-jabatan masing-masing. Di antara jabatan ketua iaitu ketua cukai, ketua tentera dan ketua hakim dan sebagainya. Keempat, aspek ijabah, iaitu parlimen. Dalam sistem pemerintahan Daulat Abbasiyah, pengawal khalifah tugas mereka menjaga keselamatan dan keamanan khalifah. Selain itu, untuk urusan daerah ataupun wilayah, Khalifah Abbasiyah mengangkat gubernur sebagai pembantu mereka dalam pemerintahan wilayah. Dasar pemerintahan kerajaan Abbasiyah berpusat pada kota Baghdad sebagai ibu kota negara, menjadi pusat kegiatan politik, sosial dan kebudayaan, dan juga pusat pengetahuan, dijadikan sebagai kota institusional yang terbuka untuk semua negara dan juga bangsa. Dasar-dasar yang dibuat pada zaman Abbasiyah iaitu pada masa Abu Abbas al-Saffah, wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah terbahagi kepada 12 wilayah. Dalam bidang ekonomi, sumber pendapatan terbesar kerajaan datang daripada cukai. Penghasilan daripada cukai untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan juga dijadikan pembelanjaan gaji bagi setiap pegawai-pegawai tiap-tiap jabatan. Selain daripada cukai, sumber pendapatan yang lainnya adalah pertanian, perdagangan dan perindustri. Dari segi pertahanan, Abu Abbas Saffah membuat pembaruan dengan mengambil orang bukan Arab dan bukan Islam dalam angkatan tenteranya. Ini menunjukkan keterbukaan dalam pemerintahan Saffah yang tidak dilakukan oleh pemerintahan yang lain. Pengaruh luar, disebabkan diskriminasi yang berlaku pada zaman Daulah Umayyah, Bani Hashim menjadi jalan keluar dengan mengasaskan gerakan rahsia yang terdiri daripada keturunan Ali Alwiyin, iaitu pemimpinnya Abu Salamah, keturunan pemimpin Abbas Abbasiyah iaitu Ibrahim Al-Imin, dan keturunan pemimpin Paksi iaitu Abu Muslim Al-Khurasani, yang bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan Umayyah dengan dibantu oleh golongan Syiah dan penduduk Khurasan. Bani Abbasiyah berkuasa selepas memenangi perang saudara ketiga iaitu 744 hingga 750 Masihi, dan menjadi pahlawan keadilan Islam melawan Bani Umayyah pada masa itu. Pada tahun 750 Masihi, kerajaan Umayyah jatuh dengan terbunuhnya Marwan ibn Muhammad, Khalifah terakhir. Maka berdirilah Bani Abbasiyah pada tingkatan Khalifah pertama Abdullah ibn Muhammad dengan gerangan Abu Abbas al-Saffah pada 750 Masihi hingga 754 Masihi. Keistimewaan pemerintahan Abbasiyah akan disampaikan oleh Umar Fikri bin Mahasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan membincangkan berkaitan dengan keistimewaan dan sumbangan ketika memerintah pada zaman Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Harun al-Rashid, kemudian Khalifah al-Ma'mum. Yang pertama, keistimewaan dan sumbangan pada zaman Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah. Tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, marilah kita berkenalan sedikit mengenainya. Abu al-Abbas as-Saffah merupakan Khalifah Abbasiyah yang pertama. Keistimewaan dan sumbangan Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah iaitu mengadakan rumah-rumah api untuk panduan musafir, yakni lampu-lampu jalan raya untuk panduan orang-orang yang berjalan pada malam hari. Seterusnya, memperbaharui jalan dan meletakkan batu tanda jarak di antara Mekah dengan Kufah mengikut kiraan batu Hashimi. Seterusnya, memperkukuhkan angkatan tentera untuk mempertahankan ancaman musuh, terutama daripada Rom. Terusnya, yang kedua, pada zaman Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang mana merupakan saudara kandung As-Saffah. Sumbangan dan keistimewaan pada zaman pemerintahan beliau adalah menjadikan Baghdad sebagai ibu kota dan membangunkannya, seterusnya memperbaiki sistem cukai. Yang ketiga, keistimewaan dan sumbangan pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid adalah dengan mengarahkan Al-Qadi Abu Yusuf menulis kitab mengenai percukaian yang menghasilkan kitab Al-Kharaj, mewujudkan jawatan ketua hakim. Justru itu menubuhkan Baitul Hikmah, yakni pusat perkembangan ilmu pengetahuan,
Seterusnya, menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan terkemuka. Seterusnya, membina banyak prasarana seperti rumah sakit, farmasi dan pusat pengajian. Yang terakhir, keistimewaan dan sumbangan pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, iaitu menggiatkan usaha penterjemahan pelbagai bidang ilmu pengetahuan, kemudian menyediakan beasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Kejatuhan pemerintahan Abbasiyah akan disampaikan oleh Nik Muhammad Ammar Asfar bin Muhammad Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Nik Muhammad Ammar Asfar bin Muhammad Sanusi. InsyaAllah saya akan berkongsi berkaitan dengan kejatuhan pemerintahan Abbasiyah. Seperti mana kita semua ketahui, kerajaan Bani Abbasiyah yang diasaskan oleh Abu Abbas As-Saffah itu hanya sempat bertahan selama 508 tahun bersamaan 5 kurun, iaitu pada tahun 750 hingga 1258 Masihi. Namun dalam keadaan 400 tahun yang terakhir, pemerintahan Bani Abbasiyah hanya tinggal pada nama sahaja. Kerajaan Abbasiyah merosot semasa pemerintahan Al-Watiq bin Al-Mukhtasim. Keagungan dan kehebatan sebelumnya gagal dikembalikan semula. Kerajaan Bani Abbasiyah menjadi lemah dan terus merosot. Akhirnya, kerajaan Abbasiyah tumbang pada 15 Muharram 656 Hijrah bersamaan 22 Januari 1258 Masihi apabila digempur oleh tentera Hulagu Khan. Di dalam kejatuhan kerajaan Abbasiyah ini terdapat dua perkara yang patut kita ketahui dan pelajari, iaitu faktor-faktor kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah dan iktibar dari kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Antara faktor-faktor kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah, yang pertama, kelemahan pemerintah. Faktor utama kejatuhan kerajaan Abbasiyah adalah disebabkan oleh kelemahan pemerintahannya sendiri. Hal ini kita dapat lihat semasa pemerintahan Al-Watiq. Beliau tidak melaksanakan pembaruan dalam pemerintahan, malah beliau mengekalkan tradisi bapanya dan banyak bergantung kepada pegawai-pegawai Turki. Selain itu, para khalifah Abbasiyah pada zaman terakhir pemerintahan, mereka lebih mementingkan kepentingan peribadi serta kehidupan yang mewah tanpa mempedulikan rakyat di bawah pemerintahan mereka. Faktor yang kedua, serangan dari luar. Kerajaan Abbasiyah sering diserang oleh musuh dari utara, timur dan barat. Pihak utara terdiri dari orang Georgia dan Armenia menyerang Azerbaijan dan kawasan sekitarnya sehingga mengakibatkan beribu-ribu umat Islam dibunuh dan harta benda mereka dirampas. Dari sebelah barat, kerajaan Abbasiyah berhadapan dengan ancaman tentera salib. Pada awalnya, serangan tentera salib dapat ditangkis oleh kerajaan Abbasiyah. Peperangan tersebut menyebabkan kerajaan Abbasiyah semakin lemah. Terdapat banyak wilayah kecil menuntut kemerdekaan. Umat Islam di Andalus telah diusir keluar. Ini memberi peluang kepada kerajaan Mongol merampas tampuk pemerintahan Baghdad pada tahun 656 Hijrah bersamaan 1258 Masihi. Tentera Mongol yang ganas dan kejam tersebut telah membakar segala khazanah ilmu yang dihasilkan oleh cendekiawan Islam. Yang ketiga, kemerosotan dan kegawatan ekonomi. Kerajaan Abbasiyah mula mengalami masalah kegawatan ekonomi pada penggal ketiga. Besuhan dan pemberontakan seringkali mengganggu aktiviti perekonomian, menyebabkan pedagang luar takut datang ke Baghdad. Akhirnya, dana yang terdapat di dalam Baitul Mal berkurangan dan tidak dapat menampung keperluannya. Faktor yang keempat adalah perpecahan wilayah-wilayah di bawah kekuasaan kerajaan Abbasiyah. Pada akhir kurun ke-9 Masihi, kuasa khalifah semakin terbatas. Jawatan-jawatan penting dalam kerajaan seperti menteri, gubernur dan panglima tentera banyak dipegang oleh pegawai-pegawai Parsi dan Turki. Ini memberi peluang kepada mereka untuk membentuk kerajaan sendiri seperti kerajaan At-Tahiriyah, Al-Buahiyah, At-Tuluhiyah dan As-Saljukiyah. Dan faktor yang kelima iaitu perebutan kuasa. Khalifah Al-Mutawakkil melantik 3 orang puteranya iaitu Al-Muntasir, Al-Mu'tas dan Al-Mu'ayyad sebagai putera mahkota. Baginda telah memilih Al-Mu'tas iaitu putera keduanya
sebagai bakal penggantinya dengan mengetepikan putera sulungnya iaitu Al-Muntasir. Ini menyebabkan perbalahan Al-Muntasir dengan Al-Mu'tas. Hal ini memberi peluang pegawai Turki masuk campur dan bertindak sebagai penguasa sebenar kerajaan itu. Faktor yang keenam merupakan faktor yang terakhir adalah perselisihan aliran fahaman keagamaan. Pemberontak daripada kalangan Syiah dan Khawarij sering mengganggu kerajaan Abbasiyah. Mereka beriktikad bahawa jawatan khalifah hanya layak disandang oleh pemimpin-pemimpin daripada kalangan mereka. Pemberontak daripada golongan-golongan tersebut menjejaskan suasana dan ketenteraman awam. Antara iktibar dari kejatuhan kerajaan Abbasiyah, yang pertama, umat Islam perlu bersatu padu untuk menyelamatkan negara dari ancaman musuh. Yang kedua, aliran fahaman yang berbagai membawa kepada perpecahan dan melemahkan umat Islam. Yang ketiga, keselamatan dan kestabilan negara adalah tanggungjawab kita bersama. Kesimpulan akan disampaikan oleh Muhammad Anas bin Fazilah. Apa yang dapat disimpulkan daripada pemerintahan zaman Abbasiyah merupakan satu era kejayaan yang besar bagi umat Islam. Hasil yang dicapai bagi kerajaan Abbasiyah adalah pada ketika khalifah mula memimpin menjadi pemerintah kerajaan pada ketika itu. Sifat-sifat yang terdapat pada diri para khalifah semuanya berasaskan kepada ajaran agama Islam. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeza-beza mengikut kesesuaian perubahan politik, sosial dan budaya. Selain itu, pemerintah menerapkan nilai perpaduan antara kaum dalam diri rakyat agar rakyat tidak berpecah belah dan tidak hidup dalam keadaan berkelompok. Walau bagaimanapun, kerjasama dan semangat bersatu padu di antara orang-orang Islam adalah sangat penting kerana ia menjadi tunjang utama kepada kekuatan sesebuah empayar. Pemerintah juga harus bijak mentadbir dan pada masa yang sama menjaga sensitiviti setiap kaum di bawahnya. Setiap masalah juga harus diselesaikan secara musyawarah dengan meliti setiap perkara yang berkaitan. Jadikan zaman kegemilangan empayar Islam yang terdahulu sebagai contoh dan tauladan kepada kita. Manakala kesilapan sewaktu zaman kejatuhan mereka harus dipelajari dan dijadikan pengajaran supaya tidak berulang di masa hadapan. Selain itu, agama juga memainkan peranan penting dalam sesebuah empayar. Di sini jelaslah bahawa pemimpin dan rakyat seharusnya bersatu padu untuk menentang musuh. Hal ini demikian kerana pihak luar akan merasa gentar sekiranya jalinan ukhuwah antara rakyat dan pemimpin begitu kuat. Dengan keadaan hidup kita yang berbilang kaum, kita seharusnya bijak untuk menjaga hati dan agama kaum yang lain. Janganlah kita mempersenda-sendakan agama lain kerana mereka juga mempunyai hati dan mereka merupakan sebahagian daripada kita. Itu sahaja daripada kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.